Bab istidzan, meminta izin. Imam Muslim dengan sanad yang meriwayatkan daripada Busr bin Sa'id, katanya, saya telah mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pernah saya duduk di Madinah dalam majlis Ansar. Tiba-tiba Abu Musa datang kepada kami dalam keadaan ketakutan, au mad'uran, sama saja makna dia, cuma syak perawi sama ada fazi'an ataupun mad'ura, maksudnya dalam keadaan ketakutan. Qulna ma sya'nuk, kami bertanya, apa hal engkau, kenapa dengan engkau? Qala inna Umar arsala ilayya an atiyahu, sesungguhnya Umar mengutuskan orang kepadaku supaya aku pergi kepadanya. Aku pun pergi ke pintunya, aku beri salam 3 kali, tetapi tidak ada jawapan kepada saya. Saya pun pulang. Faqala ma mana'aka, Umar berkata, apakah yang menegah engkau daripada datang kepada kami? Faqultu, saya ceritakan, sebenarnya saya telah datang kepadamu, saya memberi salam di pintu rumahmu 3 kali, tetapi mereka, yakni orang-orang yang di dalam rumah itu tidak menjawab. Faraja'tu, saya baliklah. Waqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, apabila seseorang daripada kamu meminta izin 3 kali tetapi tidak diizinkan kepadanya, maka hendaklah dia balik, pulang. Qala Umar terus berkata, aqim alaihi albayyinah, kemukakan saksi kamu tentang perkara ini. Wa illa, kalau tidak, aku akan perkenakan engkau. Kalau tidak, aku akan membuatmu sakit. Kalau tidak, kalau kita kata bahasa Kelantan, sakit sekali ni. Kalau tidak, boleh nyakitmu sekali ni. Faqala Ubay bin Ka'ab, Ubay bin Ka'ab pun kata, jangan pergi bersamanya selain daripada yang paling muda di kalangan kita ni. Abu Sa'id berkata, saya pun katalah, sayalah yang paling kecil di kalangan kita ni. Qala Ubay kata, pergi dengannya. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, cuma Ibnu Abi Umar ada menambah di dalam hadisnya, kata Abu Sa'id, saya pun bangun bersamanya dan pergi kepada Umar, saya pun menjadi saksi. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan dari bahawa Busr bin Sa'id menceritakan kepada perawi di bawahnya, iaitu Bukair bin Al-Ashaj, sesungguhnya dia mendengar Abu Sa'id Al-Khudri berkata, pernah kami berada dalam majlis di hadapan Ubay bin Ka'ab ataupun bersama Ubay bin Ka'ab. Tiba-tiba Abu Musa Al-Asy'ari mari dengan marah, hatta waqafa, sampai dia berdiri yang di dekat kami. Faqala, sambil dia berkata, anshudukumullah, kerana Allah, aku mahu bertanya kamu, adakah sesiapa di antara kamu pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang meminta izin itu 3 kali? Kalau dibenarkan, baiklah. Kalau dibenarkan, bolehlah masuk. Kalau tidak, maka baliklah. Qala Ubay pun kata, wa ma dzak, kenapanya? Qala Abu Musa Al-Asy'ari kata, saya telah minta izin untuk bertemu dengan Umar kemarin, semalam 3 kali, tetapi tidak dibenarkan kepada saya masuk. Saya pun pulanglah. Kemudian saya datang kepadanya hari ini. Saya masuk, menemuinya. Saya ceritakan, sebenarnya saya sudah datang semalam. Saya memberi salam 3 kali, kemudian saya pulang. Qala qad sami'naka, Umar berkata, kami dengar pun, tetapi pada ketika itu sibuk. Kalaulah engkau terus minta izin sampai dibenarkan kamu masuk, yakni alangkah baiknya. Qala ista'dzantu, Abu Musa kata, saya telah minta izin mengikut yang saya dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda bersabda,
daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar, fa wallahi, demi Allah, aku akan membuatkan belakang dan perutmu sakit kalau tidak engkau bawakan saksi tentang apa yang engkau katakan ini. Faqala Ubay berkata, demi Allah, jangan sesiapa pun tidak boleh sesiapa pun pergi bersama engkau melainkan yang paling muda di kalangan kita ini. Pergilah wahai Aba Sa'id. Faqumtu, saya pun bangun sampai pergi kepada Umar. Faqultu, saya pun kata, sesungguhnya saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begini. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Sa'id bahawa Abu Musa pergi ke pintu Umar, dia meminta izin. Umar pun kata sekali. Kemudian dia meminta izin kali yang kedua, Umar kata 2 kali. Kemudian dia meminta izin kali yang ketiga, Umar kata 3 kali. Thumma sarafa. Selepas itu Abu Musa pun baliklah. Fa atba'ahu, Umar menghantar orang pergi kepadanya, lalu mengembalikannya semula. Faqala, dia pun berkata, Abu Musa kata, sesungguhnya ini adalah sesuatu yang saya hafal, saya ingat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Umar katanya. Faqala ni Umar kata, kalau ini memang betul apa yang engkau hafal, apa yang engkau ingatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faha. Buat mari, yakni saksi. Kalau tidak, aku akan buatkan engkau menjadi pengajaran kepada orang lain. Aku akan jadikan engkau sebagai pengajaran kepada orang lain. Abu Sa'id berkata, fa'atana, dia pun marilah kepada kami, yakni Abu Musa tu mari. Faqala, dia kata, tidakkah kamu tahu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda minta izin itu 3 kali? Qala, kata perawi, yakni Abu Sa'id Al-Khudri. Faja'alu yadhaku. Abu Sa'id perawi ni kata, mereka pun ketawa. Yang ada ramai-ramai tu ketawa. Mula mereka ketawa. Qala, kata perawi, faqultu atakum akhukum al-muslim qad ufzi'a. Saudara ke Islam kamu, saudara kamu yang Muslim datang kepada kamu dalam keadaan ketakutan, kamu pula suka. Pergilah. Fa ana syarikuka, aku akan bersamamu dalam hukuman ini. Fa atahu, dia pun pergi. Faqala hadza Abu Sa'id. Abu Musa kata, ini Abu Sa'id, ni saksi. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan supaya tadi juga bermakna hadis Bishr bin Mufaddal, yakni makna hadis dia tu sama walaupun lafaz tidak sama. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Ubaid bin Umair bahawa Abu Musa pernah minta izin untuk bertemu dengan Umar sebanyak 3 kali. Faka'annahu wajadahu masyghulan. Dia merasa macam Umar sedang sibuk. Dia pun balik. Faqala Umar pun kata, kau tak dengar ke suara Abdullah bin Qais? Benarkah dia masuk? Tiba-tiba lalu dipanggil dia. Umar pun tanya, apakah yang mendorong engkau melakukan begitu? Qala inna kunna. Abu Musa kata, kami disuruh begitu. Qala, Umar kata, kamu kena kemukakan saksi untuk dakwaan kamu ini. Kalau tidak, aku akan lakukan terhadap kamu. Aku akan perkenakan kamu. Fa kharaja, dia pun keluar, pergi ke satu majlis orang-orang Ansar. Mereka pun kata, tidak akan menjadi saksi kepadamu untuk perkara ini melainkan yang paling kecil
yang paling muda di antara kami. Abu Sa'id bangun. Faqala kunna nu'maru bihadha. Dia kata, kami memang disuruh begini, buat gini. Faqala Umar pun berkata, khafiya alayya hadha min amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya tidak tahu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhani anhu as-safq bil aswaq. Kesibukan berjual beli di pasar, itulah yang telah melekakan aku daripada mengetahui tentangnya, membuatkan aku tidak mengetahuinya. Dengan sanad yang satu lagi serupa dengan tadi juga, cuma perawinya tidak ada sebut, iaitu kesibukan berjual beli di pasar itu telah membuatkan aku tidak mengetahui perkara ini, itu tak ada. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa al-Asy'ari, katanya daripada Abi Burdah, daripada Abi Musa, Abi Burdah tu anak dia, katanya Abu Musa pergi kepada Umar bin Al-Khattab. Dia kata, Assalamualaikum. Ini Abdullah bin Qais. Tetapi Umar tidak mengizinkan, tidak memberi izin. Dia pun kata pula, Assalamualaikum. Ini Abu Musa. Assalamualaikum. Ini Al-Asy'ari. Kemudian dia pun balik. Faqala Umar kata, kembalikan dia kepadaku, kembalikan dia kepadaku. Panggil semula dia tu, mari. Faqala, dia pun kata, hai Aba Musa, apakah yang membuatkan engkau kembali? Tadi kami sibuk. Qala, kata Abu Musa, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, minta izin itu 3 kali. Kalau dia benarkan kepadamu, tak apalah. Kalau tidak, baliklah. Qala, kata Umar, kamu mesti kemukakan saksi untuk dakwaan kamu ini. Kalau tidak, aku akan lakukan. Aku akan lakukan. Abu Musa pun pergilah. Qala Umar kata, kalau dia ada saksi, kamu akan mendapatinya dekat mimbar ini petang. Tapi kalau dia tidak ada saksi, kamu tidak akan mendapatinya dia di sini. Bila petang itu Abu Musa mari, wajadu, mereka mendapati Abu Musa ada situ. Qala ya Aba Musa. Umar pun tanya, hai Aba Musa, ma taqul? Apa kamu nak kata? Kamu sudah dapat kah yang ni saksi? Abu Musa kata, ya, Ubay bin Ka'ab. Qala Umar kata, orang adil. Qala, kata dia, ya Abu Tufail. Umar kata, tanya Ubay, hai Abu Tufail, apa dia ni kata ni? Betul kah maksudnya? Qala, dia pun kata, sami'tu, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda begitu. Wahai Ibn Al-Khattab, janganlah engkau menyiksa, janganlah engkau menjadi siksaan kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Janganlah engkau menyiksa sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar berkata, subhanallah, saya dengar sesuatu, saya nak pastikan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan serupa tadi juga, cumanya dia kata faqala ya Abal Munzir, bukan ya Abu Tufail, tapi ya Abal Munzir, adakah engkau telah mendengar ini daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dia jawab, Ubay jawab, ya. Fala takun, oleh itu janganlah engkau wahai Ibn Al-Khattab menyiksakan, menyusahkan sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perawi dalam riwayat ini tidak ada menyebut kata-kata Umar subhanallah dan hak selepasnya itu tak ada sebut. Ini bab tidak elok ataupun larangan orang yang meminta izin berkata saya apabila ditanya siapa itu. Dengan sanadnya Imam Muslim beriwayatkan daripada Jabir bin Abdullah, katanya saya pergi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya pun panggil. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, siapa tu? Saya pun kata, saya. Qala, kata Jabir, fa kharaja wa huwa yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun keluar sambil kata, saya.
Dengan sanad satu lagi serupa juga daripada Jabir bin Abdullah, katanya saya pernah minta izin untuk menemui Nabi SAW. Dia tanya, siapa itu? Saya kata, saya. Nabi SAW pun kata, saya. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, cumanya riwayat mereka ini ada sebut ka'annahu kariha dzalik, macam Nabi tak berkenan lah, tak suka cara lagu tu, cara jawab lagu tu. Ini bab haram memandang ke dalam rumah orang lain, haram melihat ke dalam rumah orang lain. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, beliau menceritakan kepada perawi di bawahnya iaitu Ibnu Syihab, bahawa ada seseorang mengintai melalui lubang di pintu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada ketika itu bersama Rasulullah ada midran, ada sikat yang tajam, sikat yang panjang, jenis sikat yang panjang yang tajam. Seorang perempuan buat itu rambut dia tu, buat kacik rambut dia tu, adakah hak panjang posisi tapi dia panjang, itu midran. Dia nak kemah rambut dia tu, rambut panjang kan, dia pacok tu, hak itulah midran. Gap dia kita panggil, tahulah. Sisir panjang lah, sisir panjang. Yahukku bihi ra'sahu, di mana dia menggaru. Nabi SAW duduk garu dengan sisir tu kepala dia dalam rumah. Bila Rasulullah SAW nampak orang itu, dia pun kata, kalau aku tahu tadi engkau melihat aku cikam dengannya mata kamu itu, aku cocok dengannya mata kamu itu. Rasulullah SAW pun bersabda, minta izin itu, disuruh minta izin itu tidak kerana lain, melainkan kerana takut terlihatlah, kerana takut nampaklah. Dengan sanadnya serupa itu juga daripada Sahal bin Sa'ad Al-Ansari, dia memberitahu kepada perawi di bawahnya bahawa ada seseorang mengintai melalui lubang di pintu Rasulullah SAW. Pada ketika itu di tangan Nabi SAW ada sikat yang panjang. Dia menyikat rambutnya dengan sikat itu. Faqala lahu Rasulullah, selepas tu Rasulullah SAW kata, kalaulah aku tahu kau duduk tengok tadi, aku cucuk dengannya matamu. Allah SWT menyuruh kita meminta izin tidak kerana lain, melainkan takut terpandang, takut tengok. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, dari segi makna dia, walaupun lafaz dia berbeza sedikit sebanyak. Dan seterusnya daripada Anas bin Malik bahawa ada seseorang mengintai daripada salah satu rumah, daripada salah satu bilik Nabi SAW ataupun rumah Nabi SAW. Faqama ilaihi, Nabi SAW pun bangun pergi kepadanya dengan membawa misqas, dengan membawa misqas, iaitu mata anak panah, ataupun masyaqis, itu syak perawi. Kalau itu mufrad, itu jamak. Faka'anni anzuru ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, semacam aku nampak lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu menantinya untuk menyucuknya. Kalau dia tengok lagi nak cucuk, gitu. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesiapa mengintai ke dalam rumah mana-mana golongan, mana-mana orang tanpa izin mereka, halallah kepada mereka untuk membutakan matanya. Dengan sanad satu lagi riwayat daripada Abi Hurairah bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau ada sesiapa mengintai engkau tanpa kebenaran, lalu engkau membalingnya dengan anak batu, tiba-tiba buta matanya, akibatnya matanya buta,
dengan sebab anak batu tadi. Ma 'alaika min junah, engkau tidak berdosa. Babun nazaril fujaah. Ini bab terpandang. Ini bab terpandang. Ataupun pandangan yang tidak disengajakan. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Jarir bin Abdullah, katanya saya bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan yang tidak disengajakan. Fa amarani, baginda menyuruh aku supaya mengalihkan pandanganku. Dengan sanad satu lagi serupa tu juga, lafaznya pun serupa sama, cuma sanad saja yang lain. Kita tengok semula. Ini bab isti'zan, minta izin. Ini termasuk di dalam bab adab lagi. Termasuk adab sebelum pada ni, bubuh nama gapo tu adab lah tu. Dan ini nak panggil ni pun ada adab juga. Dan dia ada kaitan dengan namanya, ada kaitan dengan nama juga. Tak saya kata saya lagu tu. Di pintu kalau orang kata siapa tu, saya. Tak si. Hak naknya royaklah nama. Ada kaitan dengan nama. Isti'zan ni pun ada kaitan dengan nama juga. Dan apabila seseorang tu tahu siapa, boleh jadi dia nak benarkan, boleh jadi dia tidak benarkan. Itu penting tahu tu. Tahu tu daripada apa? Daripada nama. Minta izin. Minta izin ni luah lah. Minta izin nak masuk, minta izin nak keluar, minta izin nak ambil barang, minta izin nak apa-apalah. Semua ada minta izin. Minta izin nak cuti, minta izin. Dia ada adab belaka. Setengah-setengah tempat tu setara ni ya. Setengah-setengah tempat tu lebih lagi, kena lebih lagi, lebih ketat lagi. Ada tempat-tempatnya. Walau bagaimanapun semuanya termasuk dalam isti'zan. Semuanya termasuk dalam isti'zan, yang diminta izin. Dan itu termasuk dalam adab Islam. Kalau tak minta izin, tak ada adab. Seperti setengah-setengah orang kita kan. Tapi lah ni kurang dah. Zaman itu boleh jadi setengah, ada lagi setengah-setengah tempat ni. Ala-ala kampung, maka masuk tu dalam rumah sampai ke dapur, tengok orang duk mandi. Orang perempuan duk mandi kembang, lepas tu buang alik-alik pula situ. Hak tu pun senang juga. Hak tina tu pun tak ada apa, mandi biasa. Belah-belah duk buang. Tak leh lagu tu. Itu tak ada adab lah tu. Tidak ikut cara Islam. Kalau ikut cara Islam tidak gitu. Tak leh. Kena minta izin. Apa-apa pun. Nak ambil pen orang pun minta izin. Tak leh tiba-tiba ambil. Tak tahu siapa dia ambil. Susah, nyusahkan orang. Minta izin supaya apa? Supaya orang tu bersedia. Dengan rela hati. Kalau tidak halal. Tidak halal. Dosa lah. Dosa. Walaupun ambil pen tu nak tulis hadis pun dosa. Dosa tu suku. Dan begitu juga minta izin ni luah lah. Telefon kau, telefon tu kena minta izin dulu, tanya dulu sibuk kau tidak. Jangan kau kecek. Lepas tu kalau orang tak jawab panjang kan kata sombong lah macam-macam. Kita tidak tahu hal dia, sakit perut kau, nak pergi ke Jamban kau, nak warna kau, gaduh kau, nak turun dah kau, siap lah kau. Kita tak tahu. Dengan sebab itu kena berhati-hati, biar ada adab. Tengah malam tak pernah sabar, telefon. Tak boleh. Kan orang dekat lain, orang dekat lain cerita. Tapi kalau suku sakat tak kena lah gitu. Semua ni adab belaka. Nak pergi masa tengah makan, tengah hari misalnya orang makan masa, kena minta izin khusus. Nak pergi pada masa tu ganggu. Kecuali kalau terdesak sangat, tak boleh nak hubungi, kena minta maaf. Begitu minta maaf. Sikit je, sekadar yang perlu je. Kalau dia kata tak ada masa, tak ada, sekadar yang perlu saja. Nak kecek tak ada, tak boleh kata apa. Itulah kebebasan bersendiri. Dalam ajaran Islam ni bebas kita sendiri. Tidak kata kena ganggu. Tidak lagu tu. Ni ceritanya hadis ni
Mula-mula sekali ni, iaitu Abu Sa'id Al-Khudri. Dia kata riwayat Abu Sa'id Al-Khudri, dia kata kami pernah duduk dalam satu majlis lah ramai-ramai. Tiba-tiba mari Abu Musa. Ketakutan lah dia, nampak kenaling mari. Kami pun katalah, apa ni gini mohon? Dia kata, Umar suruh orang panggil aku pergi dekat dia. Aku pun pergi, dia royak lah cerita sebab kita baca tadi lah dalam terjemahan tadi. Dia hanya pakai hak Nabi SAW royak. Kalau kita pergi rumah orang, beri salam 3 kali. Kalau orang benarkan, tak apa, boleh masuk. Ataupun lagu mana-mana kok tidak masuk, jumpa luar kok, ikutlah, boleh juga. Kalau tidak benar, balik. Sekat 3 kali Nabi kata. Dia pakai hak tu. Dah beri salam kat tu 3 kali tak jawab. Tadi kita sudah baca beberapa riwayat tu macam-macam. Ada berbeza sikit sebanyak tu ada beza. Sini tak ada jawab apa-apa. Dalam riwayat akhir tu dia kata Umar duduk bilas. 2, 3 duduk bilas. Maknanya dia dengar tapi dia sibuk. Dia sibuk. Ada juga dia tanya kan apa yang tidak benar ke dia masuk tu. Itu dalam riwayat tadi. Bila gitu Umar panggil balik. Bapa yang mau buat lagu tu? Orang kat tunggulah. Atau panggil lagi kau? Panggil lagi lah. Dah perlu ni sampai balik menyusah pula. Muka sibuk. Dia pun ayat lah sebab gini-gini. Kata dia, muat mari saksi. Kalau tidak boleh faedah. Sekali ni boleh faedah mu, boleh nyakit, kita kata. Dia pun lagu mana? Dia cari orang lah. Siapa dia lagi hak dengar ni? Hak dengar Nabi kata lagu tu supaya dia faham. 3 kali minta izin. Kalau benar, boleh masuk. Kalau tidak benar, balik. Pakat suka perempuan tu. Tengok kenaling ni. Mari kenaling. Duduk cacat, tak duduk. Orang lain duduk. Ubay bin Ka'ab kira-kiranya jadi ketua lah pada masa tu. Dia kata tak payah pergi dengan dia. Kalau nak jadi saksi, pergi hak paling muda, hak paling kecil yang padan. Itu maksudnya. Benda ni semua kita tahu, dia tak tahu. Semua kita tahu. Budak pun, pada budak je pergi dia. Hak paling kecil. Gitu maksudnya. Jadi pergilah. Bila pergi, akhir sekali Umar pun mengaku. Dia tak tahu hak ni. Inilah sebab sibuk dulu. Sebab sibuk tak dengar hak ni. Orang lain walaupun budak, walaupun orang lebih muda daripada dia, tidaklah begitu rapat dengan Nabi serupa dia. Orang kepercayaan Nabi tidak lagu tu, tapi tahu benda lagu dia tak tahu. Tak apa. Dalam riwayat Osal lagi tu, Ubay, dia tanya Ubay pula. Selain daripada Abu Sa'id Al-Khudri ni, dia tanya Ubay pula. Ubay kata, memanglah dia apa ada dengar. Boleh kata dia duduk menyusah kat orang, sahabat Nabi. Duduk jadi menyeksa orang. Umar kata, bukan kita dengar hak kita tak tahu, kita nak pasti apa-apanya. Dia kata lagu tu. Itulah kesimpulan daripada hadis-hadis dalam bab ni. Kesimpulan daripada hadis dalam bab ni. Baiklah. Bapa yang Sayyidina Umar suruh gitu more tu? Cari saksi nah. Apakah Sayyidina Umar ni tak mahu pakai hadis ahad? Hadis yang diriwayatkan oleh seorang ni kita tak boleh pakai kok. Umar pakai lagu tu. Ada. Lepas tu kalau tidak, apa dia suruh gitu? Kalau tak, orang-orang yang kata ini menunjukkan Umar tak saya pakai hadis ahad. Kalau betul tak saya pakai hadis ahad, mari seorang saja Abu Sa'id Al-Khudri tidak mengeluarkan hadis itu daripada hadis ahad, tidak jadi mutawatir. Berdua orang. Apa maksud? Sini kita tengok. Baik, kita baca dalam apa ni, hak Imam Nawawi sebut ni. Bawah tu bawah lah, tak serupa kitab tu setengah-setengah, lagu lain tengoklah dalam syarah tu. Di bawah, idza sta'dzana ahadukum thalathan falam yu'dzal lahu falyarji'. Situ tengok situ. Dia kata ijma' ulama bahawa isti'dzan, minta izin, itu disyariatkan. Memang kita kena ikut lagu tu. Bukan kata benda ni rekaan ataupun ngada-ngada, dak. Memang itu ajaran agama. Dan banyak benarlah dalil-dalil Quran, sunnah dan ijma' ummah, ijma' ummah
berhubung dengan perkara ini. Berhubung dengan perkara banyak benar kata dia. Hak berkenaan dengan minta izin ni. Hak sunnahnya lagu mana? Iaitu seseorang tu dia beri salam dan minta izin 3 kali. Dia kumpulkan bersama salamnya minta izin, seperti mana dalam Al-Quran ada sebut lagu itulah, iaitu minta izin, beri salam dan minta izin. Assalamualaikum, ada orang kah? Boleh masuk? Kalau sudah tahu dah dia panggil kita, beri salam dulu. Boleh masuk? Tak dia boleh masuk. Itu minta izin lah tu. Beri salam dulu, lepas tu minta izin. Seperti mana disebutkan di dalam Al-Quran. Dan ulama khilaf, adakah hak moleknya kita dahulukan salam, lepas tu baru minta izin, atau minta izin dulu, lepas tu baru salam? Situ khilaf. Hak sahihnya kata Imam Nawawi, yang ni mengikut sunnah dan mengikut ulama muhaqqiqun, dia kata kena dahulukan salam dulu. Hak tu hak moleknya. Lepas tu baru minta izin. Misalnya dia kata Assalamualaikum, boleh saya masuk? Gitu. Salam dulu, lepas tu baru adkhul. Pendapat yang kedua, iaitu minta izin dulu, lepas tu baru beri salam. Pendapat yang ketiga, ini adalah pilihan Mawardi di kalangan tokoh ulama mazhab Syafi'i. Dia kata kalau orang yang nak pergi jumpa saat ni, dia sudah tengok dah dia sudah tengok dah tuan rumah, sebelum masuk tu beri salam dulu. Kalau dia tak tengok lagi, minta izin dulu. Kalau dia nampak dah, beri salam dulu. Kalau dia tak nampak lagi, minta izin dulu. Bila nampak tu barulah Assalamualaikum. Dan ada hadis yang sahih banyak. Di sini disebut 2 hadis menyatakan perlu didahulukan salam dulu. Hak tu lebih kuat. Imam Nawawi pilih hak itulah. Adapun kalau seseorang itu minta izin 3 kali dah, lepas tu tak ada kebenaran kepada dia, dan dia fikir tuan rumah tu tak dengar, lagu mana nak buat? 3 kali dah beri salam, lepas tu kita tak pasti tuan rumah ni dengar atau tidak. Dia kata ada 3 pendapat pula situ. Yang pertama, balik, tak payah ulang dah, sekat 3 kali tu balik, padahal balik. Pendapat yang kedua, boleh tambah lagi, tidak kata 3 kali tu, setakat 3 kali tu tak boleh, haram lah kalau lebih pada tu dah. Boleh tambah lagi. Yang ketiga, kalau dengan ucapan yang sama serupa sebelum pada tu, tak payah ulang. Tapi kalau dengan ucapan yang lain, dalam bentuk lain, boleh. Dalam bentuk lain. Tak apa, masing-masing pegang tu lah. Masing-masing ni pegang ni pegang ni. Tak apalah. Aku mana-mana pun boleh pakai. Nak pakai hak mana-mana pun. Tengoklah hak mana yang lebih sesuai. Misalnya kalau kita kata, kalau beri salam dulu, apabila jumpa tu tak ada salam dah lah. Sedangkan tak nampak lagi tadi. Kalau kita minta izin dulu, patut bila jumpa tu, barulah nampak tu beri salam. Itu lebih sesuai, seperti kata Mawardi tadi. Tak apalah. Hak Umar ni yang bergoma suruh buat mari saksi ni, Imam Nawawi bantah pendapat orang yang mengatakan bahawa Umar berpendapat tak boleh pakai hadis ahad. Tidak gitu, kata dia. Seperti yang kita sebut tadilah. Sebab apa? Ini maklum, di zaman sahabat lagi hadis ahad ini diterima. Bahkan Umar sendiri pada ketika lain dia ada terima daripada Abu Musa al-Asy'ari pun seorang pun dia ada terima juga. Bahkan daripada orang lain dia tak ada minta pun gapo-gapo. Cuma di sini dia ada maksud lain. Hak ni lah yang kadang-kadang orang yang tidak faham, dia pergi faham macam-macam lah. Bukan-bukan lah, hak tidak sepatut. Misalnya faham begini, supaya Syiah kata, ini fahaman Syiah dia kadang ada sikit ya ruang. Nak nampak sahabat dia tak molek, guna selalu. Misalnya dia kata ini menunjukkan Abu Musa al-Asy'ari ni tak boleh pakai. Sayyidina Umar tak boleh pakai dia, sehingga Sayyidina Umar paksa suruh mari saksi. Ini menunjukkan dia tak boleh harap. Tak boleh diharap. Dia buat kesimpulan gitu tu daripada hadis dalam Sahih Muslim sendiri kata ni.
Ada. Dalam Bukhari pun ada. Orang tengok. Ni menunjuk, sebab tu ya kita kata sahabat ni bukan semua boleh pakai. Kalaulah dia tu orang yang cakap betul, apa yang kata lagu tu? Pada seorang pandai apa? Ni menunjukkan dia tak percaya pada Abu Musa. Dia orang ikut tu. Ya, kalau orang tak reti tak mengaji ke tak? Boleh jadi tergugak juga. Dia main dengan banyak ni, dua awak mari. Awak mari pula dalam kitab awak sahih pula lagu mana? Dia tidak faham. Sebab itulah orang kata nak mengaji Quran, nak mengaji hadis ni banyak perkara kena faham. Kena mengaji ilmu alaq tu banyak. Bahasa saja tak pandai. Nahwu saja tak pandai juga. Balaghah kena mengaji juga. Kena mengaji banyak baru boleh faham. Kalau tidak, tak boleh ambil terjemah sendiri, pasal makna sendiri, pakai faham sendiri, tak boleh. Jadi punah, bahaya. Orang tak boleh, orang tak buat kerja lagu tu. Jadi boleh menyakit sendiri. Sebab ginilah, kalau kita kata ikan tulai banyak, kalau tidak tulai banyak pun ikan lah. Kalau kita kata budak-budak boleh makan, lekat. Sebab itulah ya ibu bapa tak bui tu, mak pak dia tak bui jangan makan, dia perisi. Kalau harap ke dia lekat. Kalau lekat jadi mana? Gagal. Tak kena kaya tak si makan pakai mati, serik. Begitulah juga buat-buat sesak ni pun. Dia tengok dalam hadis ni, dia ingat supaya dia faham cara budak tu. Sedangkan hadis ni supaya ikan sardin boleh lah telan. Tapi setengah-setengah ikan tak boleh. Tebal buat gitu, lekat peredah juga baru tahu. Lekat peredah, boleh tahan cari bomo lah sekali tu. Sebab tu tak boleh. Hadis ni pun lagu tu juga. Tengok, sebab tu kena mengaji. Kalau tak pandai sendiri, kena mengaji. Dengar orang yang mengajar yang pandai royak lagu mana. Orang yang pandai pun kadang-kadang dia tak terfikir lagu mana. Kena tengok pula orang yang lebih pandai daripada dia. Siapa dia? Ni pensyarah hadis. Lagu mana? Ni, cuba tengok. Imam Nawawi kata, orang kata Sayyidina Umar tak saya pakar kau gitu gini, dia tidak percaya, itu madhabun batil, karuk kata dia. Hak lagu tu. Wa qad ajma'a man yu'taddu bihi 'ala al-ihtijaj bi khabaril wahid wa wujubil 'amal bihi. Banyaklah dalil-dalilnya ni. Wa amma qaulu Umar li Abi Musa, adapun kata-kata Umar kepada Abu Musa, kena mari saksi. Falaisa ma'nahu radda khabaril wahid. Ini bukan bermakna dia nak tolak ataupun tak terima hadis ahad. Dari segi dia tu hadis ahad tu tak terima, bukan lagu tu. Tetapi Umar takut orang gaduh kata atas nama Nabi SAW. Sehingga orang-orang ahli bid'ah, pendusta dan orang-orang munafik dan seumpama mereka berani kata atas nama Rasulullah SAW. Bila ada sesuatu perkara berlaku, dia pun reka hadis atas nama Nabi SAW. Sayyidina Umar buat lagu ni kata dia arada saddal bab khaufan min ghairi Abi Musa la syakkan fi riwayati Abi Musa. Nabi SAW apa ni? Sayyidina Umar buat gini ni untuk menutup pintu kepada orang lain, bukan kepada Abu Musa. Bukan dia takut Abu Musa menipu ke apa tak, bukan dia ragu terhadap riwayat Abu Musa tu, tidak. Fa innahu 'inda Umar ajallu min an yuzanna bihi an yuhadditha 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam ma lam yaqul. Tak pernah sabar Umar nak anggap Abu Musa ni, orang setara Abu Musa ni gak benar dia ni menteri besar lah, orang setara, bukan budak-budak, orang cerdik. Sayyidina Umar nak anggap dia tu akan mana-mana reka hadis atas nama Nabi, tak pernah sabar. Bahkan dia bermaksud untuk mencegah orang lain dengan cara dia kata kepada Abu Musa begitu. Orang-orang hak kurang lagi akan fikir, kalau setara Abu Musa ni pun setara tu, aku boleh faedah lah main dengan Umar. Jadi dia nak jaga hadis Nabi SAW itu daripada dicerobohi, daripada reka oleh orang-orang yang tidak bertanggungjawab. Jadi sebagai pengajaran dia kata kepada Abu Musa tu orang besar. Orang boleh fikirlah, kalau orang setara ni dia kata begitu, orang lain tak berani lah. Itu tujuan Umar. Ini orang panggil bahasa Balarah, bahasa Melayu pun ada juga.
Orang panggil pukul anak, sindir menantu. Tu. Lepas kalau tak reti, orang tak reti, dia kata marah ke anak dia. Ya, menantu tu kata, dia tidak marah kat aku, dia marah ke anak dia. Sedangkan orang yang cerdik, dia marah ke anak dia tu pasal mu lah tu lelaki anak dia tu perempuan. Marah ke anak dia gini-gini. Tu lelaki dia tu, menantu dia tu, kalaulah dia tu lelaki molek, cerdik, pandai, dia ajar molek lah bini tu. Ni makna kata ke anak dia tidak mendapat pendidikan molek daripada tu lelaki tak ajar molek. Tapi dia tidak kata kepada tu lelaki. Itulah orang panggil pukul anak, sindir menantu. Sayyidina Umar sini buat lagu tu lah. Bukan sebenarnya anak dia tu salah, hak salahnya menantu, tapi halus cara dia. Orang cerdik akan faham. So tu sini kita tidak boleh kata Sayyidina Umar tak percaya kepada Abu Musa ke, Abu Musa ni pelawak ke. Dia tak boleh faham gitu, tak kena tu. Cuba tengok ni, ada Imam Nawawi sebut orang pandai selesai molek. Tak satu ayat lah ikan gapo pun hak mari Sarawak kan. Ikan gede dah panggil hak tulai banyak. Ikan terbuk ikan tu bos sedap baru. Lemuk molek, tulai banyak pun tak apa kalau orang pandai. Kalau tak pandai, kalau tak pandai pun budak-budak juga ikan kemudian selah kuning tu pun boleh jadi lekat peredah. Parak benar tu peredah ikan selah kuning. Padahal tidaklah banyak tulainya seperti ikan terbuk tu. Lagu tu lah keadaan. Kalau orang tak reti, hak molek jadi tak molek. Orang reti, hak tak molek jadi molek. Begitu benda-benda gapo-gapo dalam dunia lagu tu, atas pandangan masing-masing. Sebab itulah nak buat gapo-gapo dia kena pandai. Kalau tidak, tak ada faedah. Boleh bahaya ke diri sendiri. Hak pandai, racun ular tu boleh jadi penawar. Hak tak pandai, ubat tu boleh bawa mati. Gitulah keadaan. Tak kena raya, makan mati. Ubat padahal mati ke ubat. Makan ubat apa makan kau ni hak lawan dengan berlawanan ni. Tak boleh. Bukan lagu tu caranya. Begitu juga di sini. Hak tu benda yang kita kena faham. Kena faham benar. Terutama sekarang ni ramai orang jadi sesat kini. Dia berasa ilmu dia cukup dah. Dia tak tahu, dia tak mengaji, dia baca terjemahan. Terjemahan betul ke tak betul dia tak tahu. Lagu mana? Tak boleh. Cari penyakit itu orang panggil mencampakkan diri sendiri ke dalam neraka, ke dalam kebinasaan. Lagu tu lah. Tak boleh. Dia bukan main-main benda ni. Tak boleh main-main. Sebab itulah nak menyelesaikan benda-benda gini kena tengok, baca kitab, jumpa selalu, susah selalu, molek tak ada apa-apa. Tapi kalau tak kena gaya, orang boleh jadi sesat. Suka buruk bukan pada sahabat. Nampak teruk sahabat, padahalnya tidak gitu. Tujuan dia lagu itulah. Setiap orang yang cerdik dia buat tu dia ada maksud dia, tidak selapih maksud dia. Tidak hak dekat, hak depan ni. Ada kala dia fikir banyak lapis, hak jauh, jangka panjang. Begitulah orang cerdik seperti Sayyidina Umar ni, hak tu hak benda sabahnya. Itulah hak ada di sini. Dan daripada hadis-hadis ni kita dapat tahu juga, tidak semestinya seseorang tu yang lebih dia tahu semua. Tak. Tengok sahabat, dia tahu Sayyidina Umar tak tahu hal ni, tapi tidak pula kata apalah jadi khalifah, tak layak jadi khalifah. Kita tahu tak boleh. Manusia tidak semua tahu. Tak usah kata alim setara mana, dia ada benda hak dia tak tahu. Hak dia tak tahu tu kita maafkan dia, ambil hak lebih dia, hak lebih. Kita pun ada kurang juga, ambil hak lebih dia. Kalau nak nanti orang tu lebih belakang tak boleh take, baru kita nak ambil, tak boleh, tak akan jumpa lah lagu tu payah. Muka tak ada dah hak maksum. Hak lain tu tak setara tu je. Ini menunjukkan sahabat yang besar, yang tinggi kedudukannya, darjat dia di sisi Nabi, di sisi Allah SWT. Tidak semesti orang tu ilmu dia tahu belakang. Tak. Ada benda dia tidak tahu.
Misalnya berdasarkan hadis ini, Umar sendiri mengaku dia tidak tahu. Salah satu sebabnya sibuk. Sibuk. Boleh kau buat orang tak erti, dia kata tengok sahabat Nabi apa dia ambil pula situ. Kau tak molek, tidak mengaji, molek duk mengadap Nabi, hidup nego. Lepas tu kat mula tak tahulah hadis. Lagu tu susah. Susah. Dia syaitan ni, dia lagu tu lah. Dia tak ada kerja kan. Kerja dia nak kritik orang saja. Orang lain banyak kerja kita ni, nak menego anak bini gitu gini, banyak perkara lagi. Banyak perkara lagi. Macam syaitan tidak gitu. Dia nanti nak kata, dapat nak kata senang. Orang yang hidup dalam alam kenyataan, yang mempunyai banyak tanggungjawab, main bahasa dia dah lagu tu. Tapi sahabat-sahabat ni faham molek. Tidak kata bila sahabat besar ni, khalifah ni tak tahu sikit, tawa habis nak lain. Tak boleh. Kita ni kadang-kadang orang kita ni gitu. Tu tak kena tu. Dia kena ingat, orang lebih pun dia ada tempat kurang dia. Kelemahan dia. Sepatutnya kelemahan tu sama-sama tampung lah. Jangan kelemahan tu dilonjok-lonjok, dilambung-lambung, supaya semua orang nampak kekurangan dia. Akhir sekali siapa dia untung? Tak ada untung. Kelebihan yang ada pun orang jadi tawa. Sebab apa? Kita duk pakai kata ke dia. Padahalnya molek dah dia tu. Ada lah beberapa perkara tak molek. Pas kita molek belakang kok. Tak juga kan. Tapi orang kita ni lupa. Malainya setengah-setengah jadi lagu ni puak-puak ustaz. Bimbang takut-takut timbul buah deki tu dah. Buah deki tu bimbang. Sepatutnya tidak gitu. Tengok dulu, fikir molek dulu, tengok dulu. Tanya khabar dulu. Ni setengah-setengah orang dia buat ngaji pula. Tak ada pula mazhab Bukhari. Kita mengajar Bukhari, dia tidak mengajar. Bila kita mengajar, kita royak mazhab Bukhari gini-gini, beza daripada dia. Dia kata ada pula mazhab Bukhari. Pakai cek gitu depan orang reti sikit, nampaklah kejahilan dia tu. Seseolahnya ijtihad depan orang tentang kejahilan kita. Kalau lah reti baca kitab tu, jumpa selalu. Tak ada payah mana. Metai boleh jumpa selalu. Ya Allah sungguh ke tidak. Tetapi tidak, pasal tidak tubik daripada kita kan, tubik daripada orang lain. Tak boleh. Ini penyakit. Hak itulah yang apa ni, Ibnul Jauzi tulis kitab Talbis Iblis tu. Nak ayat penyakit. Semua ada penyakit. Orang alim cara orang alim, orang jahil cara orang jahil, penyakit dia ada. Penyakit deki tu besar. Penyakit tak mahu terima kelebihan orang. Besar tu waktu. Kita saja. Kalau tidak daripada kita, tak ada. Tu penyakit besar. Itu semua tipu daya iblis belakang, syaitan belakang. Nak suruh punah, nak suruh agama ni tidak naik. Lagu itulah cara. Nak suruh terhalal, nak suruh orang tidak dapat kebaikan. Itulah cara. Tapi tak khabar, tak sedar. Tu bahaya tu. Sebab tu penting baca buku-buku lagu tu. Baca kitab Imam Ghazali kau baca. Barulah apa ni tahu lagu mana permainan syaitan. Begitulah. Lepas tu habis itu larangan ataupun tidak elok orang minta izin tu. Bila orang tanya siapa tu, duk ketuk pintu tu, dia kata saya. Biar jelas gitu. Jangan tidak jelas. Sekarang ni ada loceng. Loceng tu pun boleh guna. Tapi sementara ada loceng pun kena tengoklah juga. Nak kau 10 kali. Tak boleh. Seperti ni juga. Minta izin juga. Pecek sekali. Nanti. Lama sekali pula. Pecek lagu tu. Lepas tu cara duduk tu pula nak minta izin. Bukan duduk depan betul-betul pintu tu. Duduk tepi sikit. Jangan kalau terbuka, budak buka kau, terbuka kerana angin kau, tu kita nampak segala dalam rumah. Jangan lagu. Duduk tepi sikit. Tu caranya. Adab belakang. Sebab apa orang hak dalam rumah ni macam-macam. Terutama kalau rumah sepik, anak beranak ramai pula. Ada hak uzur begitu gini, hak sakit nak duduk luar lah, nak tidur luar. Tiba-tiba buka nampak. Pas nampak sebut nak kecek pula. Royak pula. Sebab tu tak boleh, perlu minta izin. Kalau tiba-tiba pergi nampak kotor, cemam, siapa,
pergi duk royak kau orang pula. Gap dia. Kata dia, cemar, siapa? Sebab tu kena royak. Kalau royak tu dah lah dia siap-siap. Itu faedahnya. Takut jadi fitnah. Kita ni kalau alah kau orang, apa lah tak molek. Padahal kita pula betul juga kan, sama-sama tahu. Sebab itulah dia kena royak dulu nak pergi tu. Royak dulu. Itulah orang panggil isti'zan. Tak boleh tiba-tiba gitu masuk. Tak kena. Sebab apa? Sebab orang kita tidak tahu apa hal dia. Jangan serati. Kalau tiba-tiba kita mari tidak ajak dalam rumah, pergi kecek luar, jangan serati. Kita tidak tahu apa hal dalam rumah dia. Itu termasuk dalam adab. Kecuali kalau sudah bersedia dah. Kalau sudah bersedia dah, kita sapa tu, buka dah pintu. Tak apalah lagu tu. Tapi kalau dalam keadaan tidak bersedia, tak boleh. Dan pergi pula biar jelas. Jangan tidak jelas. Inilah hadisnya. Jabir kata pernah dia pergi, aku panggil. Nabi SAW pun kata, siapa tu? Saya pun kata, saya. Nabi kata, saya. Siapa? Jadi dalam riwayat ni kita tengok akhir sekali perawi itu kata macam Nabi tidak sukalah lagu tu. Bila dia tidak suka, dia tak molek lah. Cara Abu Musa tadi molek. Mula-mula dia kata, Assalamualaikum, ini Abdullah bin Qais. Kali yang pertama tak ada jawab. Assalamualaikum, ini Abu Musa. Abu Musa pula, dia juga, cuma dia pakai kunyah. Assalamualaikum, ini Al-Ash'ari. Itu baru betul. Jadi cara dia tu betul belakang tu. Hak dia buat tu molek. Lagu tu lah hak nak. Kalau kita ada beberapa nama, ada gelaran, ada apa sebut. Hak tu hak nak. Seperti tadi. Jangan duk main saya. Tak boleh. Mengelirukan lagu tu. Seperti Nabi SAW pergi ke Mekah kan, pada masa pembukaan Mekah tu dia mandi. Ada perempuan mari, Nabi SAW tanya, siapa tu? Saya, Ummu Hani. Royak, tak apa. Perempuan kau lelaki kau tak apa royak. Sebabnya kalau saya rapat boleh jadi kita tak apa, lebih kurang apa. Tapi kalau orang tidak biasa, tidak rapat. Kalau perempuan pula, ataupun sebaliknya kalau lelaki pula, banyak perkara kena jaga. Dia tidak serupa keadaan. Kalau perempuan pun, kalau adik-adik, anak saudara, apa je perempuan, tidaklah perlu gomo sangat, nak sipai, nak bersiap gitu gini. Tapi kalau orang lain, dia tidak sama. Dengan sebab itu kena royak. Siapa? Hadis ni waktu je. Lepas tu haram pandang ke dalam rumah orang. Tak boleh. Pandang ke dalam rumah orang tak boleh. Usah kau nak masuk, jak masuk pergi tengok orang duk mandi. Lagilah tak boleh. Tengok dalam rumah. Kalau terpandang, paling alah ke lain. Itu adabnya. Kalau terus pandang juga dosa. Kalau nampak apa-apa hak tidak patut nampak, dosa. Dosa. Kita telah merampas hak dia yang sepatutnya kita tidak dapat. Tiba-tiba kita tengok muka tu, tengok perempuan tidak pakai tudung. Tak secara lah tak pakai tudung belana di luar ni, tak secara itu suku hak tu. Dia sendiri dosa, ni dia jaga dah. Luar tiba-tiba dalam rumah dia tak pakai tudung, kita tengok dia, dosa. Sepatutnya kita tak tengok. Bukan kita boleh tengok rambut dia tu, muka-muka bini kita, kita tengok, dosa dah. Kita telah rapah hak dia. Itu hakikat. Sebab tu dia tak beri tu. Ataupun duduk tidur kau, terletak kau, dia tidak khabar kau, dia cedera, selok sana sini kau, boleh berlaku. Sebab itu dia tak beri pandai ke dalam rumah orang. Pandai pada masa mula-mula pergi panggil tu kau, ataupun pada ketika lain. Pada ketika lain sudah duduk dalam rumah tu pun tak boleh. Mudah-mudah bebas, tak boleh. Kena minta izin lagi. Masuk dah dalam rumah, tidur dah dalam rumah, kena minta izin lagi. Sebab ada kalanya jamban ke apa kan, tandas tu dia berkongsi. Dia tidak kata suku. Mana tahu takut kita pergi meruk pula situ. Jadi kena minta izin dulu, tanya dulu ada orang ke, tak ada orang ke. Kena ada tanda-tanda.
Dengan sakut kain tuala, kau ikutlah apa-apa. Jangan pergi jadi terpandang. Hak tidak patut dipandang. Di sini disebut hadis Nabi SAW, ada orang mengitai. Kalau mengitai pun tak boleh juga. Mengitai ni sama lelaki pun tak boleh. Tidak nanti perempuan, tidak nanti dalam rumah orang. Sama saya pun itai. Dia duduk mandi itai. Dosa tak? Tak boleh. Gurau pun tak boleh. Tarik kain tuala misalnya. Jadi siapa nampak kemaluan dia kau ataupun terpaksa dia tutup tudung lari kau, dosa. Tak boleh. Tak boleh tengok aurat. Ni sabit dengan aurat. Benda yang sepatutnya ditutup, tiba-tiba kita buka. Kesalahan tu boleh membuatkan seseorang itu, kalau dicederakan dia pun tak ada salah, tuan rumah. Dan Nabi sendiri nak melakukan begitu. Cuba tengok. Besarnya. Artinya tak boleh lah nak itai-itai orang, nak siasat orang tak tentu kalu. Kecuali kalau dia tu memang tugas dia gitu, lain cerita lah. Kalau tidak, tak boleh. Orang biasa umumnya tak boleh. Kira kaedah umum. Kalau nak menyiasat tu banyak cerita lain lah. Dan dia tu memang kerja tu ditugaskan begitu. Kalau tidak, tak boleh. Ni orang ni takut lubang. Takut lubang. Tak boleh. Walaupun Nabi tu ayah kita, mak Nabi tu, bini Nabi tu mak kita, dalam Quran sebut. Tetapi hukum dia tidak serupa dengan ayah kita hak sebenar, dengan mak kita hak sebenar. Ada sudut-sudut tertentu yang dikatakan ayah dan ibu. Bukan semua sudut. Bukan bermakna kalau dia mati, kalau kita mati, dia boleh bersakut. Tak. Aurat tak apa. Tak. Tapi dari segi tak boleh menikah dengan bini Nabi, serupa dengan mak kita. Ada sudut serupa. Sudut serupa tu. Waktu yang dikatakan ibu, dari segi perlu kita hormat kepada dia. Itu dari sudut tu. Hormat sebagai apa? Sebagai ibu. Dari sudut tu. Bukan dari semua sudut. Walaupun kata isteri Nabi ni tak boleh nak itai. Nabi ni ayah tak boleh nak itai. Ni tengok sahabat ni, adalah orang nak itai begitu, sahabat ke ataupun orang munafik ke siapa ke, tak tahu. Dalam hadis dia sebut, cuba perhati. Kalau dalam hadis-hadis sahih, tidak jelas dia sebut anna rajulan, ada seseorang. Boleh jadi orang tu sahabat, pada masa tu dia tak apa cerdik. Lepas pada tu dia bertaubat dah, dia jadi molek, tak ada pasal sebut nama dia. Tengok, adab ni pun adab juga. Ulama ahli sunnah ni beradab. Benda lagu ni tak boleh sebut. Kalau pun dia tahu siapa dia tak akan sebut. Sebab apa? Itu mendedahkan keaiban orang. Dalam hadis Nabi sudah rakyat dah, sesiapa yang menutup keaiban saudara dia, Allah SWT akan menutup keaiban dia di akhirat. Ini aib. Kalau tidak, sampai bila-bila orang tu sebutlah dia, dia. Padahal dia sudah berubah dah. Orang tu boleh berubah. Soal boleh berubah gitu ini, itu soal lain. Kita kata orang ni curi, tapi dia boleh berubah esok jadi baik. Tak kira bila curi kena hukum. Ketika dia curi itu salah, kena hukum. Ni pula tu dia taubat, kemudian tu suku. Tu ketika dia buat kesalahan ni, kalau kita buat tak ada apa-apa. Nasib tak kena. Kalau kena saja. Tidak salah dah. Soal dia bertaubat kemudian itu soal lain. Kalau lagu tu tak boleh ada hukum lah. Semua tak ada hukum dalam dunia ni. Sebab apa? Sebab boleh jadi dia tu baik esok. Itulah dia baik tu setelah 20 tahun duduk dalam jail, baru serik. Kalau tidak tak tahu lagi kalau duduk luar. Tu bendanya. Ini menunjukkan Nabi SAW ada guna hak lagu ni. Dan sisih hak panjang ni bukan untuk orang lelaki, untuk orang perempuan. Dia nak kacik rambut dia. Rambut dia sanggup kan, dia kacik dengan sikat yang panjang tu. Mata dia tu panjang, tajam lah. Boleh orang lelaki guna dalam keadaan tu. Perlu. Boleh. Ada benda yang boleh dikongsi bersama.
Tetapi untuk pakai di rambut, dah. Untuk buat garu kepala, untuk buat apa-apa keperluan lain lah, boleh guna. Itu dikongsi bersama. Seperti kaci baju. Kaci baju dalam rumah tu, orang lelaki pun guna juga kaci baju. Orang perempuan boleh guna juga, apa-apanya. Ada hak boleh dikongsi. Tapi hak kongsi tu setakat dalam rumah saja, bukan di luar. Dan bukan untuk dipakai dalam setengah-setengah perkara saja. Macam sini, bukan Nabi buat kacik rambut dia, dah. Dengan midran ni dia buat garu kepala, tapi dia guna hak isteri dia. Hak tu tajam. Dia kata, kalau aku tahu mu tengok tadi, aku cocok mata kamu. Menunjukkan Nabi SAW tak kenal lah, tak boleh lah buat lagu tu. Dan bukan setakat tak kenal saja, kita ketua rumah, tidak ketua rumah buat lain-lain, dia kena ni ambil berat, biar ada rasa ghirah, orang kata cemburu, nak jaga. Bila ada perasaan cemburu tu, barulah nak jaga. Barulah ada kehormatan. Kalau jadi sebuah orang putih tu, tak ada gapo dah dia cemburu gapo. Tapi kalau bangsa tu bangsanya ada maruah, bukan adik-beradik dia, orang bangsa dia serah dah. Orang hina ke, orang permain ke, orang apa ni, piping ke, dia berasa dah. Usah kau nak buat lebih lagi. Sebab itulah dalam Islam ni dia ada tu maruah tu. Dia kena jaga. Lepas tu dari segi hukum, kalau dalam keadaan tu, kalau ditikam, kalau buta mata, kalau ada jadi mana, tak apa. Sebab apa? Ini kebebasan orang dalam rumah tu. Tak boleh sesiapa ceroboh. Intai pun tak boleh. Kalau buat juga boleh. Seseorang tu bertindak. Boleh bertindak. Ya suruh minta izin tu buat apa? Takut tengok lah, takut ternampak. Ni dah tengok. Sesoalnya tak jaga, tak cara dah lah. Peraturan tu, ketetapan suruh minta izin tu takut tertengok lah, takut ternampak. Ni mu kita pula. Mana gitulah. Ni pun serupa aja semua hadis ni, lebih kurang lah. Dalam riwayat satu lagi, dia sebut mishqas. Mishqas ni mata anak panah. Dekat mata dia tu tajam seperti pisau. Tajam. Dia pegang tu. Boleh jadi peristiwa ni peristiwa lain, ataupun peristiwa yang sama. Ada ketikanya Nabi pegang hak tu, ada ketikanya Nabi pegang hak ni. Boleh jadi juga. Anas kata ni, sebab ini riwayat Anas. Anas ini dia khaddam Nabi SAW. Dia ada lah dalam rumah tu. Kira-kiranya tempat Anas ada, Anas boleh tengok ni, tidaklah dia duduk dengan isteri dia, dan isteri dia mendedahkan kepala aurat. Tidak. Sebab apa? Anas ada tu. Setara tu pun kita tak boleh dah hitam dalam rumah orang. Bukan kawasan ataupun tempat bilik orang perempuan. Dah bukan Anas ada. Anas kata, aku macam lagi duduk nampak Rasulullah duduk tunggu, nanti hitam. Kalau tengok lagi nak cocok. Menunjukkan hak orang ni hitam ni tidaklah betul-betul dalam bilik kita kata tidur tu. Setara tu pun tak boleh dah. Kalau hitam hak bilik tidur, tempat orang buka pakaian gapo, lagilah tak boleh. Setara ni pun tak boleh dah. Dan riwayat satu lagi tu seperti juga. Nabi SAW kata kepada Abu Hurairah, kalau orang hitamu, kalau orang hitamu tanpa izin, sebab ada kalanya kita izin ke dia, biar mu hitam tak tahu lagu mana. Mu hitam nanti tengok. Ada kalanya orang suruh tengok lagu mana, perangai dia. Ada kalanya begitu. Ni kalau tanpa izin, lepas tu mu pekor dengan anak batu, kena mata dia buta, tak ada berdosa. Bila Nabi SAW kata tak ada berdosa, tak ada dosa lah. Begitu juga kalau nak kata kena jail, kau kena denda, tak lah. Kecuali kalau cara pula lah, dia kata saya tidak hitam. Lain lah.
Tapi kalau memang tak ada dah. Memang sabit, tak boleh pergi dah kat tu. Memang sajalah. Lepas tu akhir ni, bab akhir ni, pandangan yang tidak sengaja. Riwayat daripada Jarir bin Abdullah, saya tanya Rasulullah, lagu mana dengan pandangan yang tidak sengaja? Kita tertengok, kita kata. Nabi SAW kata lagu mana? Wak larilah pandangan. Wak lari pandangan. Jangan terus tengok, jangan terus memandang. Tengok tu tengok apa dia? Kalau tengok aurat tentu tak boleh. Tengok aurat. Kalau tidak tengok aurat pun, tengok lagu lain, tak ada keperluan. Tenung lagu lain. Mana kalau orang perempuan tu dia perasan, dia akan takut. Tak boleh lah. Dia akan takut. Apa orang ni tengok gini lagu lain ni, cara pandang ni. Tengok dengan nafsu. Kita tahu, kita nampak orang pandang dengan nafsu. Tak boleh. Itu Imam Nawawi sebut ni bawah ni. Apa pandangan yang tidak sengaja ni, iaitu seseorang pandang ajnabiyah, atau sebaliknya perempuan tengok lelaki dengan tidak qasad. Itu tidak berdosa, kata dia, kalau kali pertama. Dan wajib atas dia kena mengalihkan pandangan dia selalu. Dia sebut, kalau dia alihkan pandangan dia selalu, terus, maka tidak berdosa. Tapi kalau dia terus tengok, dosa. Tengok dengan maksud lagu lain lah. Kalau tengok tu nak kena tengok biasa tu, setengah orang dia kecek dengan orang perempuan, tak tengok, tunduk semacam, tidak suruh lagu tu. Tengok tak apa, biasa. Dia kata sombong pulak macam-macam lah. Kau perah putar ganggah, kau pulak kau timbul macam-macam. Perah pelesik kau pulak dah. Tak apa tengok. Kita faham, tengok ni lagu mana. Tengok dengan kosong, perasaan kosong, tidak ada niat yang tak molek lagu lain. Sebab itu Imam Nawawi kata, hadis Nabi SAW suruh paling di samping firman Allah, qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim. Royak kepada orang mukmin itu biar mereka tundukkan pandangan mereka, alihkan pandangan mereka, jangan duduk tengok. Lepas tu dia apa sebut? Qala al-qadhi Iyad kata, qala al-ulama, hadis ini, dalam hadis ini ada hujah bahawa tidak wajib bagi perempuan itu menutup wajahnya fi tariqiha, dalam perjalanan dia. Kalau dia pergi jalan mana-mana, dia gimana, tidak wajib. Cuma itu sunat dan elok saja. Dan wajib atas lelaki kena mengalihkan pandangan dia, tunduk. Jangan duduk perhati tenung gitu dalam semua keadaan, kecuali kalau ada maksud yang betul menurut syarak, iaitu pada ketika dia menjadi saksi, pada ketika dia berubah, pada ketika nak minat, pada ketika berjual beli, pada ketika bermuamalah. Hak cerita-cerita lain lagi, hak mana-mana perlu, boleh, tak apa, tidak salah tengok. Mengaji kau, kita kata tak apa ni, dan lain-lain. Wa indama yubahu fi jami'i hadha qadrul haja duna ma zada. Hak dalam keadaan tu pun sekadar yang perlu saja, tidak lebih daripada tu. Hak nak ngaji misalnya muka, cukup dah, tidak perlu pakai tangan pendek. Pakai baju tangan pendek perlu? Apa kena guna dengan ngajinya? Lengai tu. Hak muda nak ngaji ni, nak baca, betul ke tidak sebut tu? Nak tengoklah, kalau tudung nak nampak lagu mana. Lepas tu kalau pergi jual mah, kau beli mah, kau gapo siapa dia? Awak dia siapa dia? Dia kata tidak, saya orang lain pula. Padahal dia kebah dah hak kawan tu. Tak tahu. Sebab itu perlu. Hak ni wajib. Kena buka, kena boleh tahu siapa dia. Tapi kalau dalam keadaan yang sudah memadai, tak apalah pakai tudung pun, tak apalah pakai tudung pun. Tapi ketika perlu sangat, perlu sangat. Misalnya kita kata ngaji Quran tak akan nampak mulut. Dia bergantung dengan mulut ni, nak sebut lagu mana. Hak tu tak apa. Tapi kalau hak tidak perlu gitu, tak apa nak pakai tudung. Cuma susah lah. Kalau masalah ngaji, ada ketika perlu, ada ketika tidak perlu. Payahlah lagu tu kan. Hak senangnya setakat mana hak boleh. Ini pendapat ulama.
Dalam kitab mana-mana pun tengok jumhur ulama mengatakan muka itu bukan aurat. Tak apa. Cuma kalau kita tengok hak taklihnya, muka pun kalau bernafsu, kalau niat tak molek, kalau menakutkan, kalau menimbulkan perasaan yang tak molek lah, sama ada balik tu balik ni, tu tak boleh. Sekadar perlu, itu tak apa. Memang menyusahkan. Kalau tudung sakmu memang menyusahkan. Lepas tu habislah sekat tu Kitabus Salam. Wallahu a'lam.